Sebab tak mungkin tuan-tuan. Sebab suka dan sebagainya. Biasanya mutawif-mutawif bawa mereka ni bukan orang haji. Jadi mereka tak boleh nak rasa macam mana nak lepas tu. Tapi semangat kita kena kuat tuan-tuan. Boleh nak pergi Muzdalifah ni. Baiklah tuan-tuan Allah SWT. Jadi kita tinggalkan bumi Muzdalifah. Lalu kita sambung lagi cerita bagaimana nikmatnya Muzdalifah dan Mina daripada kisah Haji Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pada Nabi dikatakan menyebut Al-Hajju Arafah, dikatakan di Arafah, haji itu segala-galanya di Arafah. Sebab itulah orang yang berada di Arafah, dia berdoa, dia minta ampun, dia menangis-nangis. Lalu dikatakan, tuan-tuan dan puan, adalah hadis sahih ketika mana berlakunya Arafah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia bersama dengan malaikat-malaikat rahmat untuk mengambil doa orang yang baik-baik. Lalu tuan-tuan dan puan Allah, sebab itulah Nabi Muhammad SAW memohon dan berdoa, antaranya Allahumma ja'alna hajjana maghfuran wa sa'yan mashkuran wa zaman maghfuran wa amala min as-salihin maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji kami ini haji yang kau terima, yang mabrur, diampun dosa, dimasukkan ke syurga. Wa sa'yan mashkuran, segala usaha yang dibuat ini ya Allah dihargai. Wa zaman maghfuran, segala dosa-dosa diampunkan. Wa amala min as-salihin maghfuran, dan segala amal soleh kami diterima ya Allah. Wa tijaratan, dan apa yang kami belanjakan, kami simpan duit, kami gunakan duit kami, lantabur, tidak sia-sia, dimasukkan ke syurga bersama Nabi kami Muhammad SAW di Jannatul Firdaus, syurga yang tertinggi tanpa hisab dengan husnul khatimah. Sebab itulah tuan-tuan Allah, Nabi berdoa. Dan cuba tengok di sebelah kanan Ustaz, kita dah hampir sampai ke Mina. Tengok betul-betul, kita akan sampai ke Mina. Dan insyaAllah kita akan cuba melihat tempat dikatakan bagaimana umat Islam di Mina dikatakan berkhemah dan bermalam di Mina sebelah 12 Zulhijjah. Dan kita juga cuba melihat di sebelah kiri kita tadi kita tunjukkan di mana tempat Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail AS yang dikatakan bertukar menjadi kibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, insyaAllah. Aku lah mungkin tarkab kita pun berjalan. Sebab itulah Nabi dikatakan ketika di Arafah, Nabi cerdik dalam keadaan di Arafah. Apabila manusia dikatakan di Arafah, Allah ampunkan dosa-dosa di Arafah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW ini, dia tahu jemaah haji ini, dia mohon ampun, dia menangis-nangis. Lalu disebut dalam hadis Nabi yang lain juga, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa orang yang berdoa di Arafah. Sebab itulah disebut Al-Hajju Arafah, haji itu segala-galanya di Arafah. Tetapi selepas habis haji, Nabi cerdik, ada jemaah haji tanya, Ustaz, kenapa pergi haji ni rukun haji, ada wajib haji, bermalam di Mina ni wajib haji, berrukun di Arafah rukun haji. Jadi apakah beza di antara keduanya? Sedangkan wajib haji ni kalau tak buat tu sah, cuma kena bayar dam. Jadi tuan-tuan dan Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini cerdik. Apabila dia jemaah umat Islam yang buat haji diampunkan dosa di Arafah, ketika mana dia telah terampun dosa di Arafah, Nabi takut apabila dosa itu diampunkan, tetapi dalaman kita tak kuat, apa yang ada dalam dada kita iman tak kuat. Sebab itulah Nabi mengajak umat Islam ketika itu menuju ke Mina. Mina ni apa? Dalam bahasa Arab, Mina ni rahim ibu. Nabi ajak daripada Arafah selepas tak ada dosa, Nabi nak kuatkan kita supaya tak buat dosa. Lalu Nabi mengajak kita pergi ke Mina. Mina ini dipanggil rahim ibu. Sebab itulah Nabi nak ajak, Nabi nak kandungkan kita balik, maksudnya nak ajak balik. Sebab itu di Mina ni kita pun masuk ke rahim ibu. Sampai di Mina, Muna, Mina wa Muna wa Munayan. Lalu kita pun dikatakan tuan-tuan dan Allah dididik di Mina. Muna ni dididik macam mana semayang awal, diceramah, diajar semayang pada awal waktu, makan bersyukur, jangan buat jahat. Dan diajar juga jangan membazir air, kena beratur masuk bilik air, jangan lama masuk bilik air. Diajar diceramah di Mina sepanjang 3 hari dan kita tidur 3 malam. Sebab itulah dikatakan sampai ke Mina kita dikandungkan balik. Muna diajar balik selepas habis 3 hari tuan-tuan puan. Muna yang 13 Zulhijjah tu kita dilahirkan, kita pun balik, dikeluarkan daripada Mina rahim ibu. Maka sebab itulah kita berpulang ke tanah air seperti bayi lahir perut ibu. Itulah nikmatnya Mina. Cuba tengok sebelah kanan Ustaz. Sebab itu Mina ni walaupun dia kata kawasan tak besar, dia seperti rahim ibu. Berapa juta jemaah dunia datang pun, rahim ibu ni maksudnya apa? Macam mana pun anak itu dikandungkan oleh seorang ibu, macam mana pun rahim ibu tu muat. Sebab itu kita pernah dengar seorang ibu dia kandungkan anak kembar 2, 3. Kalau di dunia kita pernah dengar kembar 9, pernah dengar? Kembar 8, tak gitu tuan. Kan? Itulah nikmatnya. Baik tuan-tuan Allah Ta'ala,
kita akan melihat ya bagaimana tempat yang dikatakan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Baik ya, dah terlepas belum? Makan tasbih. Kalau makan tasbih aja. Nampak tak ada yang bangunan macam flat tu, nampak ada 6. Nampak tak? Dan tengok sebelah kiri Ustaz, kanan Ustaz ada kemah putih yang banyak. Jadi dan tengok di sebelah kiri Ustaz ada bangunan 5 tingkat. Jadi inilah Mina, dan biasanya jemaah Malaysia akan berkemah dikatakan di Syariah Al-Sabah Jalan 7. Jadi tuan-tuan, biasanya kita punya kemah 6 km daripada Jamrat. Di sebelah kiri Ustaz ni dah dipanggil Jamrat. Jamrat ni apa? Tempat melontar syaitan. Jamrat Ra Alif Ta tu banyak plural. Ada Sughra, Wusta, Kubra. Jadi kita akan melontar syaitan kecil, sedang besar. Inilah tempat melontar Jamrat. Tengok, ada biasanya jemaah Malaysia, orang Asia dia akan melontar di tingkat 3. Jadi kita akan melontar di tingkat 3. Baru-baru ni 3 minggu lepas Ustaz di sini lah. Jadi biasanya kemah kita 6 km daripada Jamrat tu. Tengok tangan Ustaz, tengok kanan. Mungkin kita di sebelah sini. Sebab tu kita akan datang. Nampak tak terowong tu? Pernah dengar tak terowong satu? Terowong Al-Muasim. Al-Muasim, jemaah Malaysia yang dikatakan meninggal dunia berkecai dalam tu kan. Jadi jemaah Malaysia dunia, dia akan masuk terowong dan tembus ke Jamrat tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan akan melihat Jamrat bila kita keluar dari kemah. Dan tengok bangunan coklat tu, itu antara salah satu daripada VVIP. Jadi pengalaman Ustaz bawa orang istana, menteri-menteri dan sebagainya, biasanya mereka tak duduk kemah macam ni. Mereka akan duduk di tempat-tempat yang saya sebut tadi, antaranya White House ataupun dikatakan tempat-tempat VVIP. Jadi itulah ya tempat-tempat dia. Jadi tuan-tuan, inilah Mina. Sebab itu Mina kalau kita tengok, ya Allah seronoknya. Kenapa? Sebab kemah dia ada aircon, kain canvas. Sebab itulah jemaah yang duduk di Mina, alamak bestnya, tak penat, ada aircon, dalamnya ada kapel, kain canvas, tak terbakar, ataupun dikatakan aircon tak keluar, jadi sejuk dalam dia, kita boleh tidur, boleh beribadat, baca Quran dengan ceramah. Sebab itulah bila masuk rahim ibu, maka sebab itu kita munah, kita didajar, kita diceramahkan, diajar dengan baik sepanjang 3 hari, seperti mana dalam 9 bulan. Maka sebab itulah kita selesa, sebab dalamnya ada aircon, ada tilam, ada bantal. Jadi inilah nikmat di Mina. Cuba tengok di sebelah kanan Ustaz. Inilah Mina, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah ya. Jadi kita nampak Mina, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, boleh. Jadi inilah dia kawasan Mina. Dan sekarang kita masuk sahabat terowong yang dikatakan ini kalau kita tengok tadi tu tak ada kampus tu, kemah yang dibuka. Kemah yang telah dibuka selepas habis musim haji untuk mereka mencuci dalaman kemah tersebut untuk persiapan jemaah haji yang akan datang pula. Baik tuan-tuan dan Allah, sekarang kita dalam terowong. Ini bukan terowong Al-Muasim, ini terowong biasa, terowong jalan saja ya, antara Mina menghubungkan balik ke arah jalan keluar. Jadi kita boleh nampak ya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, jadi bila kita nampak Mina tadi, sebab itulah jemaah dunia bertanya, dia kata Ustaz, kenapa pergi Muzdalifah? Kenapa terus ke Mina? Inilah yang kita belajar bagi jemaah yang dalam bas ini yang bergelar suami. Maka sebab itu bila bergelar suami, Nabi mengajar kita menjaga orang-orang di belakang kita. Sebab itu disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi berbanyak ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, orang lelaki mengetahui orang perempuan. Sebab itu kita ni dianggap khalifah. Jagalah kita orang di bawah kita, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan tengok kisah Ustaz ini, lalu Nabi ketika mana di Arafah, Nabi nak ajak umat Islam ni satu tempat nak didik dia. Sebab itulah Nabi pergi ke satu tempat namanya Mina. Mina ni maksudnya rahim ibu. Nabi nak ajar umat Islam macam mana nak jadi baik, munah. Kemudian dapat baik, baru dah dilahirkan, dipulangkan, kemunahan, lalu dilahirkan. Tetapi dalam rombongan Nabi daripada Arafah menuju ke Mina, dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak meninggalkan rombongan di belakang. Sebab itu Nabi dalam perjalanan daripada Arafah ke Mina, Nabi berhenti seketika di tengah-tengah, Nabi berehat, Nabi kutip batu, Nabi berehat sekejap. Sebab itu dalam bahasa Arab dipanggil Muzdalifah. Muzdalifah ni maksudnya apa? Berhenti sekejap beribadat dan kemudian jalan. Sebab itu bila Nabi jalan ke depan, sudah pasti orang belakang tertinggal. Sebab itu Nabi takut tertinggal, Nabi pun berhenti tengah-tengah di Muzdalifah. Sebab itu Muzdalifah itu dipanggil berhenti sekejap beribadat. Nabi pun berhenti, Nabi pun kutip batu, Nabi pun baring, sementara nak menunggu rombongan belakang sampai. Sebab itu tuan-tuan orang perasan tak? Kalau rombongan kahwin, rombongan kita ramai-ramai ahli keluarga pergi bercuti dan sebagainya, kalau konvoi 5 kereta, 6 kereta, perasan tak?
Yang depan tu tak apalah, naik kereta besar. Yang tengah-tengah tu naik kereta besar. Yang belakang tu, anak-anak yang degil nak bawa kereta sendiri. Bawa kancil pula. Ya ilaha illallah. Jadi ayah ni kesian dalam rombongan tu. Ayah yang depan dia berhenti kejap kan. Supaya kereta belakang cepat sampai. Pernah tak tengok orang rombongan daripada Kuala Lumpur pergi ke Johor, rombongan kahwin, tiba-tiba berhenti sekejap kat Petronas, kat RNR, berhenti dekat Melaka kan, betul tak? Nak bagi rombongan kereta belakang sampai. Pernah kan? Betul kan? Begitulah Rasulullah SAW. Sebab itu bila semua dah sampai di Muzdalifah, sebab itulah Nabi pun bertolaklah ke Mina. Mana semua dah ada, baru